Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazah Farhana binti Samsudin dari J4EH 11038. Tokoh yang pernah saya pilih adalah Al-Farabi. Nama sebenar Al-Farabi adalah Abu Nas Muhammad bin Muhammad. Dia dikenali sebagai Al-Farabius ataupun Ibn Nasa. Dia dipanggil sebagai Al-Farabi sebab itu adalah tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan dalam satu keluarga yang sangat-sangat disiplin, di mana beliau menerima pendidikan awal di Farab, iaitu tempat kelahirannya, dan Bukhara. Kemudian beliau berhijrah ke Baghdad untuk belajar. Ilmu pertama yang dia belajar adalah ilmu matik, iaitu ilmu logik, dengan guru Abu Bashar Matius Ibn Yunus. Dan kemudian Al-Farabi ni dia berhijrah semula ke Baghdad untuk belajar ilmu falsafah. Al-Farabi ni dia telah menghasilkan sebanyak 100 buah buku, dan beliau pernah menjadi seorang hakim, tapi beliau berhenti kerana merasakan diri jauh dengan masyarakat. Jadi beliau menjadi seorang guru. Beliau telah memberikan sumbangan terhadap ilmu matematik, sains, perubatan dan muzik. Al-Farabi meletakkan bidang falsafah sebagai tempat yang tertinggi dalam kalangan masyarakat kerana dengan pengetahuan yang lengkap ia dapat mengawal manusia dengan terkawal. Melalui bidang falsafah ni, jiwa seseorang itu akan berada dalam keadaan rasional dan terkawal dalam dua elemen, iaitu biological dan natural, serta intellectual dan spiritual. Buku-buku Al-Farabi tentang ilmu politik dan kenegaraan sebenarnya dia berdasarkan daripada kisah dia punya kecanaan terhadap politik pada zamannya. Walaupun buku tu dah dihasilkan dan di mana teori-teori tentang politik telah dihasilkan selama beratus-ratus tahun, tapi dia masih boleh dipakai lagi sehingga sekarang. Al-Farabi ni dia menekankan yang di mana tugas pemimpin adalah dengan memastikan pemimpin tersebut memimpin negara dengan mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan, di mana bila kita ikut syariat Islam tu, insya-Allah satu negara tu akan menjadi harmoni, jadi pergaduhan. Kita boleh tengok pada zaman sekarang ni, kebanyakan rata-rata negara Islam dia mundur ke belakang kerana oleh pemimpin dia yang gagal menjalankan tanggungjawab dia sebagai pemimpin dengan betul, kurang prihatin terhadap rakyat. So kita boleh rujuk balik pada buku Al-Farabi ni tentang teori-teori politik pada zaman tersebut dan dijadikan sebagai teladan. Assalamualaikum. Saya Nuriza binti Juraimi dari kelas J4EH 11038E. Logik. Al-Farabi merupakan tokoh Muslim pertama yang mengembangkan logik non-Aristotle. Banyak membincangkan mengenai topik seperti kemungkinan yang berlaku pada masa hadapan, nombor dan juga hubungan dengan klasifikasi, hubungan antara logik dengan tata bahasa dan juga bentuk definisi non-Aristotle. Dia juga merupakan pencetus yang membahagikan ayat logik kepada dua bahagian, iaitu idea dan bukti. Ini menunjukkan logik merupakan antara cabang yang berkait rapat dengan bidang falsafah. Maka, sumbangan Al-Farabi dalam bidang falsafah dan juga logik adalah berkait rapat antara satu sama lainnya. Seterusnya adalah muzik dan sosiologi. Al-Farabi menulis buku-buku mengenai sosiologi pada masa awal Islam. Buku yang bertajuk Ara'ah Al-Madinah Al-Fadilah juga merupakan buku yang terkenal. Beliau juga menulis buku yang berkaitan muzik, dikenali dengan judulnya Kitab Al-Musika. Beliau juga merupakan pakar dalam kesenian dan sains muzik selain daripada bidang falsafah dan juga sosiologi. Beliau dapat memainkan dan telah menemukan sejumlah alat muzik serta nada Arab yang masih lagi digunakan dalam muzik-muzik Arab kini. Sangat menakjubkan. Al-Farabi juga mempunyai bakat dalam mereka cipta beberapa peralatan muzik. Juga terdapat dalam risalah Al-Farabi yang bertajuk Meanings of the Intellect yang membahas tentang terapi yang terdapat dalam muzik yang dapat memberi kesan kepada pendengarnya. Assalamualaikum, nama saya Putri Nur Syakila binti Zakaria dari J4EH 11038E.
Saya akan membentangkan tentang sumbangan Al-Farabi dari segi sains dan teknologi. Sains dan teknologi membawa kemajuan, kemudahan dan keselesaan manakala Islam pula memimpin manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sains ialah satu ilmu pengetahuan yang boleh diperolehi melalui kajian, pengalaman atau ilham yang boleh dibuktikan kesahihannya mengenai apa jua perkara yang hidup atau tidak di seluruh alam semesta ini. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan kefahaman atau fenomena baharu yang boleh diguna pakai dalam pengajian atau dalam kehidupan seharian manusia. Oleh itu, sains dilihat sebagai satu pembuktian ilmu terhadap sesuatu perkara yang terjadi. Teknologi pula dilihat sebagai pengaplikasian ilmu sains atau apa jua ilmu secara sistematik yang dapat membawa perubahan atau kemudahan kepada alam sejagat. Teknologi juga boleh didefinisikan sebagai suatu aspek penghasilan sains yang sifatnya memudahkan sesuatu dan sekiranya perkara itu dilakukan dengan niat yang baik serta digunakan dengan betul, maka kesejahteraan hidup manusia akan terbina. Selain itu, para biografi tradisional telah mengenal pasti lebih 100 karya ditulis Al-Farabi mengenai bidang perubatan dan wujud dalam terjemahan Ibrani dan Latin. Salah satu karyanya ialah Kitab Ihsa al-Umum, iaitu mengemukakan prinsip-prinsip dasar dan klasifikasi sains daripada perspektif yang baru. Seterusnya, beliau juga mengarang ensiklopedia. Salah satu sumbangan beliau yang masih dihargai sehingga kini ialah karya-karya beliau mengenai bidang perubatan yang masih juga banyak dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut universiti sehingga kini. Kesimpulannya, Al-Farabi merupakan seorang ilmuwan yang hebat dan juga seorang falsafah yang sangat ulung. Banyak pemikirannya yang masih relevan dengan perkembangan kehidupan manusia hari ini. Selain itu, terdapat banyak hasil kerja dan penulisannya yang masih digunakan dan menjadi rujukan di sekolah, universiti atau di mana-mana institusi pendidikan. Seterusnya, pemikirannya tentang politik dan negara banyak dikaji sebagai panduan dalam pentadbiran dan pemerintahan. Secara tidak langsung, Al-Farabi memberikan pengaruh yang besar dalam bidang sains dan teknologi, falsafah dan ilmu pengetahuan.